Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini dan rinciannya dalam segmen esensi. Lembaga Tabung Haji menggesa 31,600 bakal haji supaya segera menjawab surat tawaran yang dikeluarkan kepada mereka bermula 22 Mac lepas. PH memohon kerjasama semua bakal haji tahun ini untuk memberi jawapan sama ada setuju atau tidak menerima tawaran dalam masa 7 hari bekerja daripada tarikh surat dikeluarkan. Bekalan ayam di seluruh negara mencukupi hingga Aidilfitri. Susulan itu, pengguna diminta tidak panik kerana KPDN bersama Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sentiasa membuat pemantauan. Pengguna turut diminta membuat aduan jika terdapat kenaikan harga atau kekurangan bekalan. KPDN menyampaikan sumbangan bakul rahmah dan wang tunai berjumlah RM72,000 kepada 313 keluarga yang terjejas akibat banjir baru-baru ini di Rompin. Bakul rahmah disumbangkan oleh rakan strategi KPDN antaranya Yayasan Food Bank Malaysia dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, manakala wang tunai disumbangkan oleh Tabung Musaadah JAKIM dan Yayasan Taqwa. Sabah memperuntukkan lebih RM107 juta bagi meneruskan projek pembinaan kompleks bersepadu OKU dan warga emas di Sandakan. Kompleks tersebut bakal dilengkapi taman didikan kanak-kanak kurang upaya serta kompleks latihan OKU. Peruntukan akan disalurkan menerusi Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah bagi memastikan projek tersebut disiapkan. Majlis Agama Islam Johor akan menanggung kos pengurusan jenazah pelajar kelahiran negeri itu yang meninggal dunia di Jordan akibat kemalangan jalan raya. Allahyarham Muhammad Haziq Haikal Muhammad Nur, pelajar tahun 1 Universiti Muqtah, selamat dikebumikan 6 petang semalam waktu Malaysia. Polis menahan seorang suspek lelaki warga tempatan kerana disyaki terlibat berhubung penemuan puluhan bangkai dan rangka kucing di sebuah rumah sewa di Bandar Seri Pemaisuri Ceras. Suspek berumur 31 tahun merupakan penyewa rumah ditahan di Ceras semalam. Polis masih lagi menjalankan siasatan lanjut berhubung kes terbabit dan suspek direman 3 hari bermula hari ini. Jumaat lepas, Persatuan Haiwan Malaysia mendedahkan penemuan puluhan rangka, organ dan bangkai kucing di rumah berkenaan. 10 lelaki dan seorang wanita ditahan pada 19 Mac kerana terlibat pergaduhan dan membuat bising di Taman Cendana Johor Bahru minggu lepas. Polis berkata satu video tular di media sosial memaparkan pergaduhan tersebut sebelum pihaknya menerima maklumat kejadian pada pukul 11.05 malam hari yang sama. Siasatan mendapati pergaduhan disebabkan beberapa suspek yang ditahan membuat bising selepas mengambil minuman keras. Ini pula kes 3 beradik lelaki yang dipercayai didera di Kangar Perlis. JKM akan menilai laporan siasatan polis serta hospital sebelum memuktamadkan tindakan selanjutnya bagi menempatkan mangsa. Setakat tengah hari, kesemua mangsa masih mendapatkan rawatan di Hospital Tuanku Fauziah. Seorang remaja berusia 19 tahun bersama 2 warga emas berusia 70 tahun berjaya menyelamatkan diri daripada kebakaran. Kejadian berlaku di rumah mereka di Kampung Engkabang Marudi petang semalam. Bomba menerima panggilan mengenai kejadian itu pada pukul 3.48 petang. Rumah berkenaan musnah 100%. Di Kedah, sebuah keluarga di Kampung Teloi Tua Sik tinggal selai sepinggang selepas rumah yang didiami musnah dalam kebakaran lewat petang semalam. Bagaimanapun, tiada kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan. Operasi pemadaman selesai sepenuhnya kira-kira pukul 10 malam tadi. Seorang anak kapal warga Filipina yang terkena serangan jantung semasa pelayaran dari Mozambik ke Singapura diselamatkan Maritim Malaysia Zon Maritim Batu Pahat menerusi operasi medical evacuation malam semalam. Zon Maritim Batu Pahat menerima aduan daripada ejen syarikat perkapalan mengenai keadaan kru kapal pada pukul 8.25 malam. Mangsa 53 tahun dibawa ke Hospital Nora Ismail Batu Pahat untuk rawatan lanjut. Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu telah mengeluarkan 7 kompaun ke atas peniaga bazar Ramadan setakat semalam. Ia melibatkan pemeriksaan ke atas 53 tapak bazar di Terengganu. Antara kesalahan tersebut adalah menggajikan pengendali tiada latihan makanan dan suntikan anti-taifod.
Ramadan bulan penuh keberkatan. Di Pulau Pinang, aktivis mahasiswa USM yang terdiri dalam kalangan pelajar universiti mengambil inisiatif menyumbangkan pek makanan berbuka dan sahur. Perinciannya kita bersama Zatul Hikmah Muhammad Nur. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Saya kini berada di Terminal Konta Georgetown di mana saya baru saja selesai bersama-sama dengan aktivis mahasiswa USM baru saja menyumbangkan pek makanan kepada golongan gelandangan sekitar kawasan ini. Jadi bermula jam 5 petang tadi lagi saya bersama aktivis yang terdiri daripada golongan pelajar-pelajar USM telah memulakan aktiviti pemberian sumbangan ini kepada orang ramai sekitar bukan sahaja di kawasan Konta ini juga di Masjid Kapitan Keling dan tidak terhenti untuk makanan berbuka puasa sahaja. Mereka ini turut memberikan sumbangan makanan kepada golongan-golongan memerlukan terutama gelandangan sekitar kawasan ini dan saya difahamkan pada hari ini terdapat 80 pek makanan yang akan diberikan yang telah diberikan kepada golongan-golongan gelandangan sekitar kawasan-kawasan ini dan difahamkan juga kos yang digunakan untuk membeli makanan ini diperoleh daripada sumbangan peribadi mereka sendiri dan juga sumbangan daripada orang ramai. Jadi ketika ini mereka masih lagi berusaha untuk menambah dana dan juga sumbangan bagi meluaskan lagi jumlah kawasan pemberian sumbangan yang mana ketika ini mereka memfokuskan kepada gelandangan di sekitar kawasan ini sahaja. Dan saya turut difahamkan oleh mereka idea untuk memberi ataupun menyumbangkan makanan ini bermula apabila aktivis-aktivis ini sedang berehat di sekitar terminal ini dan terdapat beberapa gelandangan yang hadir yang datang kepada mereka dan meminta makanan kepada golongan aktivis ini. Jadi daripada situ mereka terpanggil untuk memberikan sumbangan ini kepada golongan-golongan yang memerlukan. Jadi saya kira setakat itu dahulu perkembangan dari Pulau Pinang. Kembali bersama rakan di Angkasa Puri. Silakan. Zatul, terima kasih. Banjir di Batu Pahat Johor pulih sepenuhnya selepas dua pusat pemindahan sementara terakhir ditutup pada 12 tengah hari. PPS Sekolah Kebangsaan Seri Medan melibatkan 141 penduduk daripada 37 keluarga dibuka sejak 1 Mac. Manakala PPS Dewan Orang Ramai Yung Ping yang beroperasi sejak 3 Mac menempatkan penduduk dari 10 kawasan terjejas. 5,925 tan sisa sampah dibersihkan di Johor menerusi operasi pasca banjir bermula 5 Mac hingga kemarin. Kerja pembersihan dibantu SWM Environment Sdn Bhd dari 3 negeri iaitu Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Manakala Alam Flora Sdn Bhd dari Pahang melibatkan 299 jentera dan 762 pekerja. Operasi pembersihan di kawasan Teluk Terjejas akan disegerakan dan dijangka selesai sepenuhnya hujung bulan ini. Dalam pada itu, 6 fasiliti kesihatan KKM di Johor yang terjejas teruk akibat banjir akan dibaik pulih dalam tempoh 6 bulan. Jumlah kerosakan pula dianggarkan 1.8 juta ringgit, manakala kos baik pulih dianggarkan RM750 untuk semua fasiliti yang terlibat. Jumlah peruntukan juga telah diluluskan. Di Perak, 2 PPS yang dibuka di daerah Larut Matang selama telah ditutup. PPS berkenaan adalah Dewan Orang Ramai Kampung Simpang Halt dan PPS Kampung Sungai Baru Trong. Banjir di daerah tersebut berlaku berikutan hujan berterusan semalam. Pelantikan panel pakar POE tidak seharusnya menimbulkan isu kerana ia bukanlah suatu perkara yang luar biasa. Pelantikan seramai 28 panel pakar itu akan memberikan nilai tambah kepada ikhtiar dan inisiatif yang akan dilakukan KPKT. Ini kerana KPKT memerlukan pandangan serta pengalaman mereka yang terdiri daripada pelbagai latar belakang. Cadangan supaya Kementerian Kesihatan mengubah sistem pekerja perubatan berstatus kontrak bagi meningkatkan kualiti kesihatan sedia dipertimbang. Bagaimanapun, Menteri Kesihatan berkata cadangan itu memerlukan penelitian terperinci. Ini kerana ia melibatkan keseluruhan ekosistem perkhidmatan itu sendiri. Malaysia sedia mempertimbang membuka semula pejabat kedutaan di beberapa negara yang sebelum ini terpaksa ditutup atas sebab-sebab tertentu. Menteri Luar berkata satu pasukan diketuai Ketua Setiausaha Kementerian sedang membuat tinjauan dari segi keperluan sebenar di negara-negara berkenaan. Setakat ini, Iraq, Syria dan Libya ada menjemput Malaysia untuk membuka semula pejabat kedutaan di negara mereka atas dasar hubungan baik.
Honduras telah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan sekaligus menjalinkan hubungannya dengan China. Menurut Kementerian Hubungan Luar dan Kerjasama Antarabangsa Honduras, atas arahan Presiden, perkara berkenaan telah dimaklumkan kepada Taiwan. Honduras hanya mengiktiraf kerajaan China sebagai satu-satunya kerajaan yang sah. Taiwan turut mengambil langkah yang sama apabila Menteri Luarnya mengesahkan hubungan diplomatik dengan negara Amerika Tengah itu tamat. Sementara itu di Beijing, Menteri Luar kedua-dua negara menandatangani perjanjian pengiktirafan diplomatik. Penamatan hubungan Honduras dan Taiwan telah dijangka setelah Menteri Luar Honduras ke China minggu lepas, manakala Presiden Honduras berkata kerajaannya akan memulakan hubungan dengan negara tembok besar. Menteri Luar Taiwan pula mendakwa Honduras telah diperdayakan oleh China berhubung bantuan keuangan. Rusia akan mewujudkan kemudahan penyimpanan senjata nuklear taktikal di negara jirannya Belarus. Langkah berkenaan menjadikan ia kali pertama sejak 1990 Moskow mempunyai pangkalan tentera di luar negara. Presiden Vladimir Putin berkata rakan sejawatan dari Belarus Alexander Lukashenko telah lama membangkitkan isu penempatan senjata nuklear taktikal. Belarus tidak mempunyai senjata nuklear sejak awal 1990-an setelah kejatuhan Kesatuan Soviet. 5,000 pelajar daripada sektor awam seperti kesihatan, pengangkutan dan utiliti berkumpul mengadakan protes menuntut kenaikan gaji. Mereka berhimpun di mercutanda ikonik Jerman iaitu Brandenburg Gate pada Sabtu. Kenaikan inflasi dan kos sara hidup menjadi faktor utama mereka mengadakan protes. Malah lebih banyak siri protes akan diadakan bermula Isnin. Sekurang-kurangnya 25 maut akibat ribut dan puting beliung yang melanda Mississippi, Amerika Syarikat. Bencana alam itu turut menyebabkan seluruh kawasan perumahan terjejas teruk selain banyak pokok tumbang. Dianggarkan lebih 4,000 rumah tiada bekalan elektrik, manakala negeri jiran iaitu Alabama turut berdepan situasi yang sama melibatkan 11,000 rumah. Projek laluan rel Pantai Timur ECRL menjadi antara fokus lawatan rasmi Perdana Menteri ke China bermula 29 Mac ini. ECRL merupakan kerjasama ekonomi dan perdagangan terbesar antara China dan Malaysia setakat ini. Projek tersebut mendapat kerjasama dari salah sebuah syarikat dari China iaitu China Communication Construction Company Limited yang dimeterai pada 12 April 2019. Projek ECRL bakal beroperasi pada Januari 2027 melibatkan jarak jajaran 665 km, mampu memberi banyak manfaat kepada rakyat dan negara. Setiap koperasi di seluruh negara disaran menceburi aktiviti perniagaan franchise. Bagi menyokong usaha itu, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi melalui Perbadanan Nasional Berhad PERNAS menyediakan peruntukan RM50 juta tahun ini dalam pelbagai skim bagi membantu usahawan koperasi franchise yang terlibat. Koperasi berminat boleh berhubung dengan Kementerian atau PERNAS untuk mengetahui kemudahan pembiayaan yang telah disediakan. Tenaga Nasional Berhad TNB menjalin perkongsian strategik dengan pemaju dan pengendali pusat data berprestasi tinggi GDSIDC Services Malaysia. Langkah berkenaan bagi menyokong aspirasi Malaysia untuk menjadi hub pusat data serantau. Perkongsian strategik itu melalui penyediaan bekalan elektrik voltan tinggi kepada kampus pertama pusat data GDS di negara ini. MITI terus menggalakkan pengedar membawa masuk lebih banyak model kenderaan elektrik EV dengan harga yang berpatutan. Pada masa yang sama, optimis semakin banyak model kereta elektrik dengan harga yang lebih murah akan memasuki Malaysia dalam masa terdekat. Kementerian itu juga akan menyokong usaha syarikat automotif tempatan Proton dan Pro2 untuk menghasilkan EV tempatan dengan harga mampu milik. Syarikat penerbangan tambang murah Singapura Scoot Airlines Scoot kembali memulakan penerbangannya dari Singapura ke lapangan terbang Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan bermula hari ini. Kuantan menjadi destinasi ke-6 syarikat penerbangan itu di Malaysia selepas Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Langkawi, Ipoh dan Kuching. Precious Development Sdn Bhd akan terus menarik pelabur antarabangsa bagi projek pembangunan kediamannya Core Residence at TRX. Ketika ini, bangunan kediaman itu mempunyai kadar pembelian 80% yang terdiri daripada pelanggan lebih 20 negara. Core Residence at TRX merupakan projek pembangunan kediaman pertama pembangunan Mega Tun Plaza Exchange yang mempunyai nilai pembangunan kasar RM1.4 bilion.
Saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan berita komprehensif. Salam Malaysia Madani.